Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Berjumpa kita lagi ya untuk PDPR kali ini bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 4 dengan tajuk penyalahgunaan alkohol. Okey, jadi untuk topik kita hari ini, apa yang kita nak belajar boleh rujuk muka surat 80 dan 81 buku teks buku teks buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 4 boleh rujuk muka surat 80 dan 81. Kat situ ada tajuk berkenaan dengan penyalahgunaan alkohol. Okey, jadi cikgu nak kongsikan sedikit berkenaan dengan penyalahgunaan alkohol ni. Apa dia sebenarnya? Okey, jadi yang pertama kita kena kenal dululah apa sebenarnya alkohol ni. Okey, jadi alkohol ni sinonim dengan arak lah. Senang kata bahasa biasa yang kita cakap atau kita gunakan, alkohol ini adalah arak ataupun minuman keras yang selalunya diminum ketika bersosial atau digunakan untuk mempertingkatkan mood. Ni biasa untuk orang-orang yang bukan Islam lah Orang Islam insya-Allah bukan macam ni Orang yang bukan Islam biasa pergi ke kelab malam dan sebagainya, berhibur dia minum arak. Dan tak semestinya jugalah, kadang-kadang pun dekat kedai-kedai biasa pun kedai-kedai minum untuk orang bukan Islam pun ada disediakan minuman arak ni, minuman keras. Okey, jadi untuk orang Islam memang sangat-sangat dilarang. Ia juga boleh mengakibatkan ketagihan jika selalu diminum. Kuat sangat minum, selalu sangat minum, dia rasa ketagih, nak lagi. Dan ini satu benda yang tidak baiklah, tidak elok. Okey, minuman beralkohol terdapat dalam pelbagai bentuk Okey, antaranya termasuklah bir, wine, brandy dan whisky. Dia ada jenis-jenis dia. Okey, kita pun tak berapa tahu, cuma kita belajar supaya untuk kita dapat elakkan. Kalau jumpa perkataan brandy ataupun whisky ni, jangan ambil, jangan minum, jangan sentuh kalau boleh. Okey, seterusnya ia merupakan cecair sebenarnya. Alkohol ni cecair macam air, cecair yang mudah terbakar dan memberikan kesan memabukkan. Dia jenis yang mudah terbakar sebenarnya. Bahaya. Okey, betul, sangat bahaya. Okey, seterusnya apa pula pandangan alkohol dalam sudut Islam pula? Kita sebagai orang Islam, semua murid-murid sekolah kita semua orang Islam. Okey, jadi kita kena tahu apa sebenarnya alkohol ni dalam sudut Islam. Jadi ada firman di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar. Khamar ni arak lah. Berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah. Mengundi nasib ni lebih kurang macam telik nasib lah. Telik nasib adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ini firman dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Maksudnya kat sini dah jelas bahawa Islam tu melarang keras meminum arak ni. Jadi kita sebagai umat Islam kena patuh, sebab apa yang dilarang oleh Allah SWT ni pasti ada keburukan untuk diri kita. Jadi jangan lakukan perbuatan tersebut. Okey, jadi kita tengok sebenarnya apa kesan bila kita ambil alkohol ni. Apa jadi pada kesan pada diri kita ni. Jadi kita pergi pada kesan fizikal dulu. Okey, kesan fizikal yang pertama, kita akan dapat rasa sakit kepala. Kalau minum arak ni, minum alkohol ni, kesan sampingannya kita akan mudah sakit kepala. Seterusnya, muntah. Muntah mungkin dia benda alkohol yang mudah terbakar macam minyak Minyak kan mudah terbakar. Jadi bila kita minum sesuatu yang boleh membakar, boleh terbakar macam minyak ni, pasti akan muntah sebab bukan minuman kita, bukan sesuai untuk badan kita. Soalnya cirit-birit pun dia jugalah mendatangkan cirit-birit lah, sakit perut benda yang tak elok masuk dalam badan, dalam perut kita, pasti memberikan kesan yang buruk. Dan yang terakhir, badan jadi menggeletar. Jadi menggeletar, menggigil. Jadi susahlah nak buat kerja nak belajar, nak menulis pensel dan sebagainya, nak naik motor, mandu kereta dan sebagainya, menggeletar. Dan ini memberikan kesan yang tidak elok pada kita. Kemudian kesan pengambilan alkohol pada kesihatan emosi kita pula. Jadi apa kalau kita minum arak ni? Okey, yang pertama, keresahan dan kemurungan. Rasa seresah, rasa risau, rasa tak sedap hati je, rasa ada masalah je. Walhal tak ada apa-apa pun sebenarnya. Tapi disebabkan minum arak ni tadi, minum alkohol ni tadi, dia dah memberikan keresahan pada diri kita. Seterusnya, emosi tak stabil. Kejap nak nangis, kejap ketawa dah macam orang gila. Ni antara punca, antara kesan dia bila minum arak ni, boleh menyebabkan jadi gila. Dan yang seterusnya untuk emosi,
cepat marah dan agresif. Rasa nak marah je kan, pantang orang buat salah, pantang kita tak dapat sesuatu yang kita inginkan, kita nak marah, kita nak membentak, dan akhirnya kita akan bertindak agresif, macam memukul orang kan, bergaduh dan sebagainya. Ini sesuatu perkara yang tidak elok lah, yang sangat-sangat dilarang dalam Islam. Baik, kita teruskan lagi untuk kesan dia, kesan minum alkohol ni. Okey, seterusnya adalah kesan mengambil alkohol kepada kesihatan mental. Apa jadi kepada mental kita bila kita minum alkohol, minum arak ni? Kecelaruan tingkah laku, bercelaru, buat kerja jadi serba tak kena, nak buat macam ni tak boleh, nak buat macam tu tak boleh, nak belajar tak boleh, jadi bercelaru. Seterusnya kita rasa keyakinan diri akan menurun, rasa takut aja, nak keluar rumah takut, nak pergi ke kedai takut, keyakinan diri tak ada, dan ini mengganggulah kehidupan seharian kita. Seterusnya hilang ingatan sementara dan kekal. Maksudnya kat sini kita mudah lupa, kita lupa yang kita dah belajar apa selama ni, kita akan hilang ingatan tersebut, dan tidak hanya hilang sementara, malah boleh hilang kekal. Maksudnya hilang terus, tak ingat langsung. Bila orang tanya pasal matematik ke apa ke kan, kita dah tak ingat langsung dah. Walhal kita dah pernah belajar, tapi disebabkan alkohol ni tadi, dia telah memutuskan urat saraf yang ada dalam otak kita ni, yang menyebabkan otak tu tak dapat nak berhubung, tak dapat nak relate, tak dapat nak kaitkan apa yang kita dah belajar sebelumnya atau apa yang kita dah lalui sebelum ni. Ini sangat berbahaya untuk kesihatan mental ni. Dan yang terakhir, hilang pertimbangan dan keliru membuat keputusan. Hilang pertimbangan yang bahaya ni. Sebab itu kadang-kadang kita boleh dengar kes-kes yang mana anak bunuh bapa, anak bunuh ibu tu, bergaduh dan sebagainya, hanya disebabkan arak ni tadi. Jadi ini sangat bahayalah, dan sangat-sangat dilaranglah dalam undang-undang di Malaysia dan seterusnya dalam Islam tu sendiri. Okey, jadi apa yang perlu murid-murid buat bila ada orang memflower murid untuk mengambil minuman arak ni ataupun alkohol ni, mesti kita tolak. Kita tolak dengan baiklah. Tak adalah terus marah dan sebagainya kan. Kita tolak dengan baik. Tidak, minta maaf. Saya tidak minum arak, saya tidak minum alkohol. Okey, saya orang Islam. Jadi kena kena tegaslah dalam isu ni. Kena tegas dalam perkara ni. Okey. Jadi ingatan untuk murid-murid selagi mana murid beragama Islam masih lagi tetap dengan pendirian, mestilah sentiasa teguh jangan minum arak. Okey. Dan kita cakap dengan cara baiklah, kita menolak dengan cara baik. Sebab mungkin kita lepas ni ada mungkin murid-murid dah sekolah menengah dan sebagainya, berjumpa dengan kawan-kawan yang bukan beragama Islam dan mereka akan cuba untuk ajak. Okey, kita kena tetap tanamkan pendirian daripada sekarang, mulai hari ini. Nak tanamkan tekad jangan sesekali minum arak untuk murid-murid sekalian. Okey, jadi itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Jadi cikgu harap semua baik-baik saja di rumah. Okey, hari ini kita ada 2 subjek Okey, jadi untuk subjek pendidikan kesihatan ni tak perlu tulis kehadiran, tapi sebaliknya murid kena jawab soalan kuis berkaitan dengan menggunakan alkohol. Pautan dia ada saya letakkan di bawah ni, pautan kuis di bawah video ni dekat YouTube cikgu ni. Okey, klik situ dan jawab soalan. Okey, di sana nanti ada murid kena beri nama murid dekat situ, kena pilih nama murid. Jadi kat situ pun cikgu dah ambil kehadiran lah. Jadi tak perlu tulis kat WhatsApp kehadiran murid-murid sekalian. Just terus buat dekat soalan ni tadi dekat borang soal dekat kuis ni tadi. Okey, jadi itu saja daripada cikgu. Okey, semoga murid dapat menjawab soalan, semoga murid dapat melaksanakan PDPR dengan baik Okey, dan semoga semuanya elok-elok saja untuk semua. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.